Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Okey, jadi setelah saya rasa lebih pada 2 bulan ataupun hampir 2 bulan tidak bersua, Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk membuat satu video, bukan seperti kebiasaan tetapi video mungkin sebagai permulaan semulalah selepas lama berhenti rehat, selepas dijangkiti COVID-19 buat kali ketiga pada bulan puasa itu. Kesan dia sangat besar dan mendalam dan menyebabkan saya terpaksa berehat untuk satu tempoh dalam satu tempoh jangka masa yang agak panjang. Jadi hari ini, setelah dibukakan sedikit orang kata rezeki daripada sebuah pihak ni, barulah saya orang kata mengambil semangat kembali untuk membuat video di YouTube, dan insyaAllah selepas ini akan menyusul video-video yang lain seperti biasa. Okey, jadi hari ini video bukanlah berkenaan dengan isu bantuan dan sebagainya, walaupun ramai yang meminta perkongsian pandangan dan sebagainya, tetapi saya percaya sahabat-sahabat saya, YouTubers yang lain tu telah pun menjelaskan, berkongsikan maklumat dengan sebaik yang mungkin. Okey, jadi hari ini sedikit kelainan dan berbalik-balik kepada orang kata tujuan asal penubuhan channel Video Selamat ini adalah untuk melakukan sedikit review, perkongsian berkenaan dengan orang kata tips, trik dan juga sebagainya. Okey, jadi ringkas berkenaan intro ringkas, lama tak bercakap ni, agak gugup sikit. Jadi beberapa minggu yang lepas saya telah pun dihubungi oleh pihak D-Link Malaysia, D-Link, okey, yang mana video saya berkenaan dengan router D-Link yang dibekalkan oleh pihak Telekom Malaysia TM sebelum ini telah pun mendapat perhatian mereka. Saya telah mengongsikan sedikit berkenaan dengan penyelesaian bagi isu Wi-Fi 6, Wi-Fi WPA 3, WPA 2 dan juga perkara-perkara yang lain, yang mana perkongsian ini adalah untuk perkongsian yang asas sahaja, tidak terlalu teknikal, kerana saya sendiri pun tidak terlalu mahir sampai ke tahap yang untuk terlalu teknikal lah. Okey, jadi D-Link telah pun menghubungi saya dan bertanya sama ada saya berminat untuk melakukan review bagi produk terbaru mereka, iaitu D-Link AX3000Z. Okey, ini adalah sebuah router tu saya dah pasang dah, saya bubuh gambar tepi je lah, saya dah pasang. Jadi semalam nak buka malam ni, syuting malam, router D-Link AX3000Z. Okey, yang mana router ini telah pun orang kata adalah satu router baru daripada D-Link. Tujuan mereka sebenarnya memberikan kepada saya untuk melakukan review ni adalah untuk orang kata memberitahu kepada pengguna-pengguna Unify terutamanya sekali, kepada mereka yang mendapat router D-Link XR1860 1800Z kalau tak salah saya letak gambar router yang ada 4 antena tu, jalur-jalur kan. Okey, jadi ada pelbagai isu, tetapi pada saya, setakat saya menggunakan daripada tahun lepas pada bulan Julai sehingga kepada saya mendapat router ini, pada saya D-Link yang AX1860Z, okey, pada saya itu pun dah cukup orang kata baiklah. Tambah lagi pihak TM menyediakan program untuk mesh dan dia bagi 2 router tu, dan saya menggunakan kedua-duanya sekali, walaupun bukan pada masa yang serentak 24 jam macam tu, tetapi apabila saya nak main game dan sebagainya, saya akan pastikan konsol saya ataupun PC saya menggunakan router itu untuk mengurangkan lagging, mengelakkan daripada lagging. Okey, jadi pertama sekali saya ingin berceritakan sedikit berkenaan dengan D-Link AX3000Z ini, yang mana router ini adalah satu router baru yang dikeluarkan oleh D-Link. Dia mempunyai orang kata fungsi dia, antara fungsi utama dia yang menarik adalah dan memfokuskan kepada pengguna Unify adalah dia ada fungsi one click mesh, yang mana dia adalah mesh ready dengan D-Link XR X1860Z ataupun D-Link X3060Z, yang mana kedua-dua router ini dibekalkan oleh pihak TM Telekom Malaysia kepada consumer, kepada pelanggan di rumah. Jadi bagi mereka yang mempunyai niat untuk menukar router mereka kepada router yang lebih berkuasa, yang lebih powerful, kalau kata mereka merasakan capaian bagi AX1860 ni tidak cukup jauh. Macam rumah saya 45x90,
bukan binaan, itu termasuk tanah tepi dan sebagainya. Jadi kalau kata rasa tak cukup, ada penjuru ataupun ada sudut-sudut, ada bilik yang tidak mendapat capaian yang memuaskan dan anda berfikir untuk bertukar kepada rota jenama lain. Jadi saya secara peribadi setelah menggunakan rota ini selama saya guna 2 minggu, baru saya buat video ini. Setelah menggunakan selama 2 minggu, saya mencadangkan kepada pengguna-pengguna yang ada rota di link X1860Z ini untuk kalau kata anda nak tukar ataupun nak upgrade dan sebagainya, tolong pertimbangkan model ini di link AX3000Z, kerana yang pertamanya dia punya fungsi features dia adalah sama seperti rota-rota series 3000 yang lain, TP-Link AX5 something ataupun model-model kalau kata anda ambil macam Mercury Sys, Tenda dan sebagainya yang range 3000 ni, memang features dia sama. Antara features yang saya boleh katakan sama dengan rota-rota lain ni adalah contohnya MU-MIO teknologi. Seperti saya tuliskan, saya tunjukkan di gambar sebelah ni, yang mana rota ni adalah rota AX, rota Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi 6 ni dia boleh multitasking, dia boleh streaming, smart TV, dia boleh running untuk laptop kalau kata, ataupun PC macam saya nak main game, handphone kalau kata anak-anak contoh nak tengok YouTube ke, nak main game ke dan sebagainya, gaming console. Jadi benda tu dia boleh dilakukan serentak berbanding dengan kalau kata rota yang kita panggil AC. Di sini dia adalah AX. AX ni adalah kalau kata dalam bahasa yang mudah, dia adalah untuk membekalkan internet yang lebih laju, iaitu Wi-Fi 6. Kalau AC ni dia Wi-Fi 5, speed dia lebih kurang berbanding dengan speed bagi rota yang AX ini. Okey, jadi untuk mereka yang nak mendapatkan capaian yang lebih baik, yang lebih memuaskan hati, anda boleh mempertimbangkan. Sebenarnya kalau saya lihat secara peribadi, rota-rota yang berada di pasaran dalam julat range ataupun dalam orang kata series yang hampir sama, contohnya kita membandingkan Honda City, Toyota Vios dan sebagainya, dalam segmen yang sama, memang apa yang dibekalkan oleh manufacturer lain daripada rota-rota yang dikeluarkan oleh mereka sama sahaja dengan apa yang diberikan oleh D-Link AX3000Z ini. Okey, features yang kedua dia adalah dia juga ada low latency, sama juga macam orang kata rota-rota lain, yang mana dia boleh mengelakkan ataupun mengurangkan lagging, yang mana dia stated kat sini up to 75% reduction in latency. Jadi saya memang agak rajin lah main kalau di PC Call of Duty, dan juga kalau di konsol PS5 saya akan banyaklah main FIFA dan sebagainya. FIFA ni saya suka main multiplayer, saya tak main FUT, tak pernah langsung, tak ada langsung saya punya profile untuk FUT dan sebagainya. Jadi bila kita main multiplayer ni season kan, kalau kita pakai orang kata secara Wi-Fi connection sebelum ni X1860Z ni, memang dia akan kerap lagging, dia akan naik networking bar merah tu, dia akan jadi 1 bar ataupun 2 bar saja, memang lagging. Tahu-tahu bila tengah main tu player akan terhenti, screen akan berhenti, kemudian tiba-tiba je dah gol dah, opponent dah celebrate jaringan gol, kadang-kadang sampai sempat jaringkan 2 gol pun ada. Jadi selepas saya bertukar kepada AX3000Z ni, saya cuba menggunakan secara Wi-Fi connection, memang betul ada banyak perubahan dari segi lagging tu. Memang ada lagging tetapi semakin kurang. Jadi penyelesaian untuk lagging ni saja saya akan cover berkenaan dengan rota AX3000 ni dengan X1860Z tu. Okey, saya akan cerita kemudian. Salah satu sebab yang lain juga kenapa saya mencadangkan anda untuk menggunakan rota D-Link AX3000Z ini, kalau anda nak upgrade daripada rota D-Link anda yang sedia ada, ataupun kalau anda menggunakan rota lain, ini juga boleh menjadi pilihan anda untuk anda upgrade. Okey, adalah kerana bagi mereka yang sedia ada menerima rota D-Link ni, rota D-Link yang daripada X1860 ataupun 3060 tu, anda boleh standby rota tersebut untuk dijadikan sebagai mesh, kerana dia ada fungsi one click mesh. Anda cuma perlu tekan butang WPS button di rota utama anda. Saya ada tunjukkan video di tepi ini, tekan WPS button di rota utama anda selama 5 saat,
Kemudian selepas dia lepas 5 saat tu, anda tekan pula WPS button dekat router yang baru ni, AX3000Z ni, tekan juga selama 5 saat. Kemudian tunggu selama dalam tempoh 2 hingga 3 minit untuk dia sync, untuk dia selarikan segala setting dan sebagainya kepada router yang baru. Dan akhir sekali, apabila dia telah pun siap sync, dia akan, router yang baru ni, dia akan menyala keempat-empat lampu dia, untuk networking dia, untuk wireless dia, untuk dia punya setting, dan juga lagi satu untuk dia punya daripada port 1 WAN kalau tak salah saya. Okey, apabila telah siap keempat-empat tersebut, jadi apa yang anda boleh buat adalah anda hanya perlu cabut saja router X1860Z ataupun 3060 tersebut, cabut, kemudian ambil router AX3000Z ini, pasang saja kepada anda punya main dekat sebelah modem tu, yang set putih tu, untuk convert fiber optik kepada line connection tu. Anda hanya letakkan kepada situ sahaja, dah tak perlu dah nak lakukan sebarang konfigurasi dan sebagainya. Kalau kita tahu, kalau kita ada membuat bacaan sebelum ini, seperti saya sendiri pun ada join beberapa grup Facebook kaitan dengan internet dan sebagainya. Jadi kalau kata dia orang nak tukar modem tu, selalunya dia orang akan suggest untuk telefon DM ataupun chat dengan 100 dapatkan anda punya PPPoE, username, password dan sebagainya. Sedangkan benda itu tak perlu pun, sebab dia dah ada dalam apps D-Link, saya akan cover nanti. Dan juga kalau kata anda dah buat mesh ni, dia dah sync semuanya, dia dah setting semuanya ke dalam router anda yang baru. Dan selepas siap sync tu, just plug and play saja, plug and play. Lepas tu anda akan terus mendapat connection daripada internet anda yang sedia ada, tetapi dengan dia punya power ataupun kuasa yang lebih lagi, yang mana saya telah cuba beberapa sudut. Macam dalam rumah saya memang tak ada isu, tak ada masalah. Tapi bila saya keluar daripada rumah, keluar daripada pagar rumah pun, apabila saya duduk pada jarak jalan raya berapa besar, 2 kereta sampai kepada ada lebih 5 kaki macam tu pun, saya masih lagi boleh surf internet daripada router rumah saya tanpa sebarang masalah, walaupun saya duduk di luar rumah saya. Nanti saya share sikit, kalau nak tengok jarak tu jauh, lebih daripada hampir kepada 50 kaki daripada tu dinding rumah. Kalau kata daripada router ni, saya rasa 60 ke 70 kaki juga masih lagi mendapat connection dan tidak ada sebarang masalah daripada segi speed dan juga sebagainya. Jadi apabila anda telah pun bertukar kepada AX3000Z ini, sudah tentulah kita akan ada router yang lama kita. Macam saya di bawah program Unify 300 Mbps, saya diberikan dengan 2 router D-Link X1860Z, yang mana kalau ikut logik, apa yang kita nak buat dengan router tu? Tambah lagi dalam keadaan rumah saya, keluasan rumah saya bukan 2 tingkat dan sebagainya, dan saya telah pun ada satu router yang sangat powerful ini, dah mencukupi lah untuk running berpuluh device. Saya akan tunjuk nanti, saya run dalam satu masa yang sama hampir berbelas ataupun 22 device lebih kurang macam tu. Apabila kami ada di rumah lah, dengan iPad, dengan laptop, PC, handphone dan macam-macam, smart TV dan juga sebagainya. Jadi kami run sangat banyak device dalam masa serentak dan sudah boleh cover. Jadi 2 router yang saya ada extra 1860Z ni, yang saya ada 2 biji ni, satu saya letakkan di saya punya konsol, iaitu PS5 saya dalam bilik tidur. Kemudian yang kedua saya letakkan di komputer saya, tempat saya buat kerja, kadang-kadang saya main Call of Duty dan sebagainya. Jadi berbanding dengan apabila saya menggunakan Wi-Fi connection untuk konsol saya, yang mana akan ada lagging, walaupun lebih baik lagi dengan router baru ini, tetapi saya gunakan router lama saya dah buat, sebab kita dah mesh dah sebelum ini, kita dah mesh dan sebagainya, letak dalam bilik, kemudian pakai kabel LAN, pakai kabel LAN cucuk terus kepada PS5. Jadi connection konsol kepada hubungan internet kita adalah melalui LAN, Local Area Network. Dia takkan kira daripada Wi-Fi. Dan apabila anda buat speed test, saya akan kongsi video speed test daripada PS5 saya. Kita tengok di sini, saya akan play 1, 2, 3. Okay, ni baru on. Okay, pergi situ, tunggu start, masuk kepada setting. Mana setting? Okey, network. Lepas network, test internet connection. Okey, saya akan test daripada PS5 saya.
Yang mana kalau anda nampak dekat sudut tak tahu dia nampak ke tak, dekat sudut belah kanan hujung sekali tu, dekat ada kipas PS5 tu baring, ada rotor X1860Z tu warna hitam tu dekat langsir tu. Dekat situ saya letak, dan dia berhubung secara LAN kepada PS5 saya. Kalau anda tengok result daripada speed test ni, 300 lebih. 300, saya tak nampak sebab video ni tak over clear. 318 lah kalau tak salah saya. 300 lebih Mbps yang saya dapat. Kalau saya menggunakan secara Wi-Fi, dia susah nak dapat lingkungan 200 lebih. Dan berapa dapat gambar 316 Mbps untuk download, dan juga 55.4 untuk upload. Nampak tak? Saya boleh dapat daripada mesh Wi-Fi saya, yang mana saya menggunakan hubungan secara LAN, Local Area Network. Jadi lagi satu saya tunjuk juga sebelum saya sambung sikit explain. Yang ni saya buat test internet connection dekat saya punya PC untuk saya main Call of Duty, ataupun untuk saya buat kerja editing, nak upload video YouTube dan sebagainya. 300 Mbps. Kalau dulu saya hanya pakai Wi-Fi extender, sebab saya suka LAN connection untuk device yang saya kerap guna untuk kerja, untuk uploading. Tambah lagi untuk uploading ataupun main game dan sebagainya, saya suka menggunakan LAN connection. Walaupun nampak macam old school, tetapi kualiti dia tak ada lagging, dia tak ada ping, dia pun tak terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi dia, orang kata, memberikan kesenangan kesenangan kepada kita. Sebab tu kita bermain game tak sakit hati, tak kalah, tak hang, tak lag dan juga sebagainya. Jadi ini adalah speed test daripada PC saya. Saya tunjuk 1, 2, 3. ok, rotor dah on, nampak blinking tu 1860Z. ok, ni dah pakai lah. Jadi saya buat jadi mesh. Saya buat jadi mesh, kemudian masuk kepada Google speed test, TM speed test, wired connection, select, dan juga lakukan test run. ok, despite dia turun sampai 400 lebih. Dan result dia di sini pada waktu percubaan kali pertama ni, sebab PC baru buka waktu ni, terus buat ni, kalau tak salah saya dapat 280 lebih Mbps untuk download speed. Bercerita lagi 284 tengok 284, dan juga upload dapat berapa ni. Alah, tak over clear, nampak 58 ataupun 59 macam tu. ok, kemudian selepas selang tak sampai 1 minit pun, saya buat lagi satu speed test again, test balik. Anda tengok dia naik sampai 300 beberapa belas. ok, 316 ataupun 318. Dan ini adalah speed yang saya dapat selepas pada itu. Consistently, sama ada di handphone saya, iPhone, di Samsung saya, handphone anak-anak saya dan sebagainya. Kalau kata menggunakan frekuensi 5 GHz, 5 GHz, saya memang akan boleh mendapat speed secara konsisten lebih daripada 300 Mbps. Kalau dulu dengan menggunakan rotor dinding 1860Z, kadang-kadang speed ada masa dia akan turun sikit, dia akan turun dalam 29, 28, tapi tak sepanjang saya buat speed test tak pernah lah sampai 26 ataupun 25, paling kurang-kurang pun 27 lebih. Tetapi dalam tempoh 2 minggu saya menggunakan rotor AX3000Z ni, saya memang mendapat speed 314 sampai 316 ataupun 317. ok, jadi saya tidak orang kata on kedua-dua rotor X1860Z ni sepanjang masa, tetapi saya hanya akan onkan mereka sebab ada beberapa pandangan kata kalau dalam rumah yang kecil, apabila kita meshkan dan sebagainya, ada mengganggu frekuensi dan sebagainya. Tetapi saya tidak rasa sebarang gangguan apabila saya on dalam bilik. Kadang-kadang tengah hari sebelum solat Zuhur dan sebagainya, on main PS, wife dekat luar tengok Netflix dan sebagainya, semua boleh run, tak ada sebarang gangguan pun. Tetapi sebab kalau kata kita tak main game ataupun saya tak buka PC, memang saya takkan on lah sebab tak ada kegunaan. Saya just rely ataupun bergantung kepada AX3000Z ini sahaja. Jadi untuk mereka yang mana orang kata ada minat ataupun orang kata ada rasa kepentingan terhadap perkara-perkara ini untuk elakkan lagging, nak dapatkan orang kata internet
coverage yang lebih meluas, nak cover sudut-sudut tertentu dan sebagainya, dan terutama sekali kepada mereka yang sedang menggunakan router D-Link X1860Z ataupun 3060Z ni, memang sangat-sangat wajar untuk mempertimbangkan membeli D-Link AX3000Z ini. Harga dia 200 lebih saja, 2627 ataupun 289 lebih kurang macam tu. Akan saya sertakan sekali dengan link di Shopee ataupun link di Lazada official daripada D-Link sendiri. Anda nak beli kat mana ke apa semua terpulang lah. Tetapi secara peribadi, setelah menggunakan, membuat test, memerhatikan dan sebagainya, saya mendapati router ini sangat orang kata berpuas hatilah. Jadi sebelum saya nak pergi kepada penutup, saya akan tunjukkan kepada anda semua apa yang ada dalam aplikasi D-Link. Ramai orang yang tak tahu. Bila consider nak pakai Wi-Fi 6 nanti, device lama tak boleh support dan sebagainya. Jadi saya cover benda ni sikit. Kalau anda ada sebarang persoalan, anda boleh tanya dalam ruangan komen, dan kalau saya berkesempatan, mungkin saya akan memperbaiki video saya lagi untuk kita pergi kepada segmen aplikasi D-Link pula. Okey. Jadi di sini saya akan onkan saya punya screen recorder di iPhone ni 321. Okey, jadi kita tengok di tepi ni, saya akan masuk kepada apps D-Link saya. Admin password. Alamak, salah. Sekejap, dia tak ada ni. Salah lagi. Okey, salah tekan ni. Okey, betul dah. Okey. Jadi anda boleh tengok di sini ya. Internet connection ada, dia tanda right, ada IP address saya blurkan. Lepas tu connection ada 2.4 GHz dan juga 5 GHz punya frekuensi. Okey. Kemudian dah 10.5 dah. Okey, kemudian anda boleh tengok dah online devices. Saya ada 17 devices yang online sekarang ini. Sebab handphone anak dah auto off dah pada pukul 9.30 malam. Dah 3, 2 phone, 1 iPad, dah 3, PS tak on, 4, laptop 5, ada beberapa lebih kurang macam. So kalau tak salah, maksimum termasuk dengan saya punya wireless CCTV 3 biji dan juga sebagainya, saya ada lebih kurang 22 devices yang boleh saya on dan gunakan dalam masa yang serentak. Jadi apabila kita tekan kepada butang client di atas ni, dia akan menunjukkan kepada anda device-device yang sedang connected dengan router AX 3000Z ni, ataupun kalau kita sedang onkan kita punya router yang berfungsi sebagai mesh X1860Z ni, dia pun akan included, dia pun akan termasuk juga di dalam client, di dalam router ini. Jadi kita boleh tengok total devices yang ada. Okey. Kemudian kalau nak tengok router information dia macam ni. Model dia, nama router dia, wireless rate dia adalah sehingga kepada 3000 Mbps ataupun 3 Gbps. Jadi kalau kata nak pakai internet high speed 1 Gbps, 2 Gbps kot sekarang ni paling tinggi kot, itu pun anda boleh gunakan router AX3000Z ni tidak tanpa sebarang masalah. Okey. Yang seterusnya, Wi-Fi setup ni, kalau kita nak setting kita punya SSID, kita nak buat nama, nak tukar apa-apa semua. Lepas tu yang penting di sini adalah encryption mode. Encryption mode ni kalau kita letak WPA3, barulah kita boleh menikmati Wi-Fi 6 punya speed. Bagi setengah device macam handphone Samsung saya, dia memang akan tulis Wi-Fi tu, logo Wi-Fi tu dia akan ada 6. Itu maksudnya Wi-Fi speed, Wi-Fi 6. Dan kalau yang baru ni dia ada 6E, tapi saya tak pernah tengok lagi logo dia. Itu untuk router yang baru. Dan handphone yang baru-baru ni saya tak pasti sama ada dia ada logo 6E ataupun tidak. Okey, jadi seperti biasa dia ada dua frekuensi, 24 GHz ataupun 5 GHz. Tetapi untuk router AX3000Z ini, yang barunya adalah di bawah sekali ini dia ada satu Wi-Fi 5 backup network. Okey, yang mana saya telah pun onkan dia, dan dia kata apabila kita onkan dia, dia akan tambah lagi satu SSID ataupun network. Nama network tu macam nama network saya Shizura, betul, Shizura 5. Dia akan tambah lagi D-Link Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 backup ni adalah untuk device-device yang tak support Wi-Fi 6. Contohnya macam iPad
iPad 2 anak saya kot, dia tak support Wi-Fi 6. Kalau kita cari Wi-Fi connection, dia memang ada keluar yang daripada AX3000 ni, tapi bila connect dia unable, dia tak boleh connect, dia tak boleh support. Termasuk juga dengan saya punya wireless CCTV di dapur, model lama daripada apa nama entah tak ingat dah, dia pun tak support juga Wi-Fi 6. Jadi saya just enablekan saja Wi-Fi network ni. Kemudian kalau kita pergi kepada kita punya network ni, kita boleh tengok nanti dia akan prompt di sini, bawah Cikgu Sam ni D-Link Wi-Fi 5. Yang ni dia support untuk Wi-Fi 5 dan ke bawah. Kalau kata Wi-Fi 6 semua kita boleh guna yang Wi-Fi 6 punya connection. Sama juga dengan 5GHz, tapi 5GHz dia tak ada fungsi untuk yang Wi-Fi 5 backup tadi tu. Dia hanya ada pada 2.4 GHz di bawah ini saja, ada dan dia terus akan paparkan sebagai salah satu pilihan network kepada anda untuk gunakan. Dan yang seterusnya kita ada sini internet setup ni adalah untuk yang ni yang saya katakan tadi, kalau kita nak tengok kita punya PPP OE account, apa nama dia dan juga password tu, kita boleh tengok di sini je. Tak perlu call Telekom, tak perlu call TM, tak perlu check 100% dan sebagainya, tunggu dia reply dan sebagainya. Dekat sini yang gambar mata tu, tekan je dan dia akan dapat password dia dah. Password tu tak boleh tukar, setahu saya memang tak boleh tukar, dan anda hanya perlu orang kata apa, masukkan semula password ni jika perlu untuk mendapatkan internet connection anda kepada router yang anda baru gunakan. Jadi kalau kata anda menggunakan D-Link sebelum ni, D-Link 1860Z, kalau kata anda sekadar nak tahu apa password anda boleh menggunakan aplikasi D-Link ni, masuk ke dalam ni, dia akan tulis DIR X1860Z, kalau macam ni tulis X3000Z. Di situ anda tengok aja password anda. Password tu adalah password yang sama untuk anda menggunakan terhadap apa-apa router sekalipun yang anda nak beli TP-Link ke Mercury Sys ke Tenda ke apa ke, D-Link ni sekalipun semua menggunakan password dan juga username yang sama yang telah dibekalkan oleh pihak Telekom. Kemudian di banyak VLAN ni memang kelebihan D-Link ni, dia dah ada provide dah internet service provider. Kita just klik ni, kita cari TM Unify, kita select TM Unify, dia dah setting dah untuk setiap port LAN tu. Jadi di bawah ni kita boleh tengok port LAN ni dia dah setting dah untuk ketiga-tiga port tu apa kegunaan dia, internet ataupun untuk IPTV bagi mereka yang ada box apa Hippo box ataupun ada guna Android box ke apa ke, anda boleh guna, ataupun yang guna Astro Ultra HD tu anda boleh tukarkan kepada contoh port LAN tu kepada IPTV. Jadi kalau anda cucuk kabel untuk anda punya TV box ke apa box ke, jadi anda gunakan kabel tu di lubang yang betul berdasarkan apa yang anda pilih. VoIP ni untuk telefon kalau tak salah saya, bagi mereka yang menggunakan ada dial-up phone ni ada telefon untuk rumah. Jadi anda boleh setkan juga untuk menggunakan port LAN yang mana yang anda prefer. Kadang-kadang tujuannya bukan apa, mungkin kedudukan wire tu untuk anda susun ataupun orang kata box tu berada di mana, di sebelah kiri dia lebih rapat dengan port 3 ataupun box tu lebih rapat dengan port 1. Jadi anda boleh ubah sesuai di sini, dan dia telah pun diadakan satu orang kata setting yang memang dibekalkan oleh D-Link, ready untuk support sebarang orang kata setting daripada Unify. Dia dah ada dah dalam tu, termasuk juga kalau kata ni dia ada juga telco lain. Saya malas sebut, tapi tengoklah apa yang nampak di sini. Macam-macam nama telco dia, anda boleh nampak lah. Kemudian kita berbalik kepada home. Saya tunjuk sikit bahagian networking. Dia ada tulis sini features dia untuk LAN setting. Ni adalah untuk ID kita, sehingga dia support sampai 254 sub ID. Kemudian untuk transmitting power ni tak mau tunjuk semualah, ni biar high je. Just network ni dulu saya pakai dan sekarang saya masih lagi pakai, tetapi since dah ada yang D-Link Wi-Fi 5 tadi tu untuk support device yang tak support Wi-Fi 6 ni, jadi saya pun saya tak mati lagi. Jadi kalau ikutkan, saya pun malas dah guna yang
yang guest network ni, sebab dulu kalau video sebelum ni saya ajar untuk tidak mematikan WPA3 dekat anda punya setting wifi utama, tetapi untuk anda create guest network dan letakkan dekat encryption method tu, anda tengok WPA dan juga WPA2. Jadi SSID anda ataupun anda punya wireless nama tu akan ada 3. Dua tu adalah 2.4 dan 5 GHz yang support Wi-Fi 6. Kemudian satu lagi seperti saya, Syizura Wasim ni, untuk iPad anak saya, itu adalah yang untuk support sehingga maksimum Wi-Fi 5 sahaja. Jadi dulu saya menggunakan guest network, tetapi sekarang saya dah tak guna dah, walaupun saya masih lagi enable di sini, sebab saya berpindah kepada D-Link Wi-Fi 5 yang mana features tu dah ada dalam Wi-Fi setting dekat home ni tadi. Dekat home ni tadi, Wi-Fi setup ni, yang dekat bawah ni, D-Link Wi-Fi 5 ni. Jadi saya dah guna yang tu je, saya pun dah tak guna dah yang guest network ni. Guest network ni anda boleh guna jugalah kalau nak setting. Kelebihannya dia support juga sampai 5 GHz. Jadi anda boleh enablekan bila-bila masa anda rasa perlu. Mungkin kalau mereka yang, contohnya anda ada rumah semi-D kan, ni rumah anda, sebelah ni pun rumah anda, tapi sebelah ni anda buat homestay. Jadi anda letak satu router yang mana anda ada mesh X1860Z tadi tu, anda guna AX3000Z ni. Jadi anda letak sana sebiji, anda letak rumah anda sebiji untuk expand dia punya coverage, untuk luaskan dia punya coverage. Jadi bila anda nak luaskan dia punya coverage dan sebagainya, coverage dia pun dah luas, kemudian anda boleh create guest network untuk orang yang datang apabila mereka nak duduk dekat homestay tersebut, supaya kita boleh create unique password dan sebagainya, yang mana apabila mereka yang datang dan duduk di situ saja, mereka pada waktu tu mereka boleh gunakan. Jadi bila lampu padam dah, jadi apabila mereka dah keluar daripada homestay tu, dah habis bercuti dan sebagainya, jadi kita offkan sajalah features ni. Jadi wifi kita, password kita yang di rumah kita ni, orang tak boleh gunalah. Kadang-kadang mungkin lah, contoh kalau kata yang duduk homestay tu mungkin daripada kejiranan dan sebagainya. Kalau zaman dulu-dulu tu kadang sanggup parking kereta atau motor kat luar rumah, hujung corak-corak mana, network dapat, tumpang network orang. Kadang mungkin kita nak elakkan perkara-perkara sedemikian, ataupun nak elak seperti kena hack dan juga sebagainya, perkara-perkara yang lebih ekstrim lagi. Jadi anda boleh set guest network dan benarkan kepada tetamu sama ada dalam rumah anda ataupun anda ada homestay sekeliling rumah anda dan sebagainya untuk menggunakan wifi daripada connection yang sama, dengan orang kata untuk meningkatkan dia punya coverage tu dengan menggunakan mesh daripada D-Link, daripada D-Link AX3000Z ni dan juga 1860Z. Penat banyak cakap. Parental control, DDNS. ok, parental control ni dulu ada orang tanya saya. Jadi yang untuk D-Link X3000 ni, dia bagi 3 feature sekali. Yang pertama MAC filter, lepas tu yang kedua IP filter, ataupun yang ketiga URL filter. Yang kalau anda tak reti untuk dapatkan MAC ataupun IP filter ni, anda boleh guna URL filter. Anda tekan butang plus ni, anda key in saja URL www, katalah anda tak nak bagi anak masuk laman web nama web apa-apa lah kan, contoh www.laman web tertentu, laman web tertentu .com, tak nak bagi masuk kan. Jadi schedule bila, kalau kata kita tak schedule pada hari-hari tertentu dan sebagainya boleh, ataupun kita nak permanently halang dia orang daripada akses laman tersebut, dan kita boleh tekan saja add dan dia akan masuk di dalam kontrol, yang mana dia tak, apabila anak-anak guna phone ataupun siapa-siapa jadi guna phone, guna internet connection di rumah tersebut, dia tidak boleh akses kepada laman-laman tersebut. Ini untuk anda yang nak mengawal daripada berlakunya perkara yang tak diingini, ataupun untuk mengehadkan perkara-perkara yang anak anda ataupun siapa-siapa yang berada dalam rumah anda boleh do and don'ts tu. Memang sangat mudah dengan menggunakan aplikasi daripada D-Link. Okey, firewall, IGMP, advanced setting, dia boleh set lah maximum user per SSID, yang mana maximum user boleh menggunakan satu wifi network kita adalah seramai 64 orang. Jadi saya tak pasti sama ada 2.4 64, 5 64 ataupun 2.4 dan 5 tu 64. Yang tu nanti saya kena study lah. Okey, dan terakhir sekali adalah berkenaan dengan sistem router password.
router information dan juga admin password. Admin password ni adalah password yang dibekalkan di bawah router tu. Jadi username dia dah kekalkan, tapi password anda boleh tukar. Jadi kalau password dia adalah pelik-pelik sikit, huruf kecil, huruf besar, nombor dan sebagainya, jadi anda boleh tukar. Saya dah tukar dah, sangat mudah. Tak perlu nak pening masuk 192.168.0.1 betul ni apa semua, itu terlalu teknikal lah. Jadi kelebihan D-Link ni dan juga mungkin router lain pun ada juga, tapi yang saya dah biasa menggunakan dengan D-Link memang sangat mudah, interface dia user friendly dan anda boleh modify saja apa yang anda nak tanpa perlu masuk kepada domain 192.168.0.1 tu. Guna aplikasi je dah setting semua dah. Kemudian dia ada firmware upgrade yang mana dia support upgrade secara online dan anda boleh automatically on. Dia akan check sentiasa sama ada upgrade ataupun tidak. Dan semasa saya menggunakan D-Link X1860Z dulu, memang ada beberapa kali upgrade dan setiap kali upgrade connection internet saya bertambah stable. Nah, ini memang satu perbezaan yang saya rasai. Setiap kali upgrade connection dia bertambah baik dan sebagainya. Jadi fungsi untuk upgrade ni pada saya memang anda perlu on untuk memastikan router kita ni sentiasa mendapat orang kata features ataupun support yang terbaik daripada pihak D-Link. Okey, seterusnya upgrade log. Dua features lagi yang saya nak cover adalah shadow restart, yang mana saya set shadow restart saya adalah setiap hari Ahad pukul 7 pagi, yang mana dia akan pukul 7 pagi tu dia akan restart router ni. Restart router ni fungsi dia bukan apa, kalau kata kadang-kadang mungkin in between tu kita ada benarkan jiran kita menggunakan internet kita, adik-beradik ada datang rumah duduk 3 hari dan sebagainya. Jadi lock ataupun dia punya saya panggil lock kalau tak salah saya, dia akan simpan handphone yang si adik ni pada dia orang dah duduk sini dah. Jadi dia macam terlalu pegang banyak benda walaupun benda tu tidak ada sebarang komunikasi hubungan internet. Jadi fungsi reset ni adalah untuk restart ni adalah macam untuk reset semula. Selepas dia restart, semua device akan connected balik dan yang connected tu adalah berdasarkan apa sahaja device yang ada pada waktu itu. Jadi yang mana yang dah balik-balik rumah adik-beradik, jiran kita yang mungkin kita benarkan guna site, dia pun dah tak guna dan sebagainya, semua log-log tersebut akan diremovekan dan router kita ni akan menanggung hubungan dengan devices yang ada berhubung pada waktu itu sahaja. Itu antara kelebihan aplikasi dan juga router D-Link ni. Dan yang terakhir sekali adalah sistem reboot ni. Sistem reboot ni saya suka. Kadang-kadang kalau kita dah set schedule ni kita rasa macam mungkin kadang-kadang kita tak dapat nafikan dia akan ada masalah. Router ni kadang-kadang kita rasa speed dia macam tak berapa okey dan sebagainya. Kita rasa macam apa ni, macam aku nak kena bangun, aku nak kena pergi plug tu off, tunggu 10 minit dan sebagainya untuk on balik. Jadi tak payah dengan ada reboot dekat router ni, bila tekan je reboot ni dia akan restart balik router tu. Lepas tu semua device connected. Lepas tu kalau kita ada sebarang isu berkaitan dengan connection sebelum tu, selepas kita reboot ni, insyaAllah masalah tersebut akan selesai. Okey, jadi selain daripada itu, saya rasa tidak ada apa-apa dah yang saya nak cover. Dan bagi saya stop ni dulu, recording sekejap. Dan saya rasa itu saja sedikit panjang lebar berkenaan dengan router D-Link AX3000Z dan juga aplikasi D-Link ni. Dan terima kasih kepada mereka yang menonton, terutamanya sekali terima kasih juga kepada pihak D-Link Malaysia yang sudi untuk memberikan kepercayaan kepada saya buat kali pertama dan saya buat produk review daripada sebuah orang kata manufacturer yang official lah. Saya tak pernah buat lagi sebarang produk review. Minta maaf kepada D-Link kalau kata ada kekurangan dan sebagainya, ataupun terlambat juga buat video ni sebab mengambil masa jugalah untuk saya monitor dulu untuk cari mood dan sebagainya sebab lama tak buat video kan. Dan juga terakhir sekali, pesanan saya kepada semua pengguna yang menggunakan router D-Link di rumah anda 1860 ke 3060 ke ataupun selain daripada AS ni, kalau anda nak upgrade, saya cadangkan anda upgrade saja kepada router ni supaya router yang ada di rumah tu anda boleh simpan sebagai backup. Yang pertamanya, router yang anda ada di rumah itu anda boleh gunakan sebagai mesh wifi
Kalau kata anda nak dapatkan prestasi ataupun connection yang 100% stable, anda tak payah nak beli dah. Macam PC saya tak ada motherboard, tak ada wireless, wifi card pun tak ada, malas nak beli. Jadi dengan dah ada router 2-3 ni saya letak je satu dekat PC saya, bawah tu macam anda tengok video tadi tu. Kemudian sebelah tu adalah workstation wifi pula untuk dia kerja. Jadi saya boleh gunakan kabel LAN sahaja untuk pastikan kedua-dua device kami mendapat connection paling maksimum 300 Mbps. Dan bagi mereka yang kaki gamers juga, dengan fungsi low latency yang ada pada router AX3000Z ni, saya sendiri dah main Call of Duty, tak ada video, dan juga saya sendiri dah main FIFA dekat PS5 saya dah 2 minggu dah sejak menggunakan router ini. Memang ada perubahan. Dan apabila kita pasangkan router ini, kita mesh pula dengan kita punya AX1860Z tu, dan kita guna LAN connection, memang super, tak ada lagging. Bagi Call of Duty, Need for Speed PC dan sebagainya, memang tak ada lagging, itu saya boleh garanti. Tapi untuk PS5, FIFA, bukan dah masalah kepada internet connection, tapi masalah kepada server FIFA. Kadang-kadang ada pun, kadang-kadang sahaja. Tetapi berbanding dengan dulu, memang sangat-sangat kurang. Jadi itu antara kelebihan. Dan juga bagi mereka yang mungkin selama ini terbaca yang dia boleh mengganggu frekuensi dan sebagainya, anda perlu faham bahawa dia fungsinya mesh ni adalah untuk mengembangkan rangkaian. Dia bukannya mengganggu rangkaian networking anda, kerana dia menarik anda punya, orang kata, connection sedia ada dan kembangkan lagi tanpa menjejaskan, tanpa mengganggu. Saya sebagai pengguna, kalau anda tengok video lama saya ni pun, D-Link tak sponsor saya pun, tapi saya telah jelaskan bahawa di rumah saya dengan 22 devices yang boleh running dalam satu masa yang sama, saya tidak mempunyai sebarang masalah sejak daripada saya menggunakan internet speed 30 Mbps sehinggalah kepada saya upgrade kepada 300 Mbps. Tujuan saya upgrade tu adalah untuk lebih mempercepatkan, menjimatkan masa saya apabila saya bekerja, terutama sekali berkaitan dengan urusan-urusan video, internet, YouTube dan juga sebagainya. Okey, jadi saya telah pun kata hampir cover ke semua benda. Terima kasih lagi sekali kepada mereka yang sudi menonton. Terima kasih lagi sekali kepada pihak Daily Malaysia. Dan insyaAllah, kalau anda mempunyai sebarang persoalan, just dropkan saja sebarang persoalan, komen anda di ruangan komen bawah tu, dan saya akan cuba untuk memberikan jawapan. Dan kalau kata anda perlukan penjelasan yang lebih detail ataupun lebih teknikal dan sebagainya, anda boleh tinggalkan, mungkin akan membantu saya untuk membuat video bagi menjelaskan dengan lebih detail lagi perkara-perkara yang tertentu. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share video ini, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.